Antara paparan menarik hari ini, Dr. Mahathir berisiko ditahan jika tak sertai RCI Batu Putih bila dipanggil. Pandangan Hadi mungkin beri kesan macam amanat Hadi. Pakatan Harapan Barisan Nasional diberi amaran jangan ketawa ancaman PAS rampas Selangor dan negeri lain. Peguam SNI berkata, Tun Dr. Mahathir Mohamad berisiko diberi warang tangkap sekiranya beliau tidak endah apabila dipanggil untuk menghadap Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi meneliti isu berkaitan Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan. Dia berkata Seksyen 8 Akta Suruhanjaya Siasatan menetapkan Pesuruhjaya mempunyai kuasa untuk memanggil sesiapa pun bagi memberi keterangan atau menyerahkan dokumen dalam milikan mereka. Katanya mereka boleh mengeluarkan warang tangkap untuk memaksa kehadiran mana-mana individu. Peguam itu yang pernah mewakili saksi dalam 2 RCI sebelum ini percaya bekas Perdana Menteri itu akan menjadi saksi penting dalam sebarang siasatan berkenaan isu itu. Beliau mengulas kenyataan oleh Peguam Mahathir, Rafiq Rashid Ali, minggu lepas bahawa Mahathir mungkin tidak akan menyertai prosedur RCI itu selagi ia dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Rauf Sharif. Rafiq mendakwa pelantikan Rauf sebagai pengerusi RCI itu bertentangan dengan prinsip keadilan asasi memandangkan beliau pihak yang berkepentingan. Menurutnya, Mahathir pada 2017 memfailkan permohonan semakan bagi mencabar keabsahan pelantikan Rauf sebagai Hakim Tambahan Mahkamah Persekutuan melepasi usia persaraan ditetapkan dalam perlembagaan. Mahathir menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua pada 10 Mei 2018 selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum dan kemudian meletak jawatan pada Februari 2020. Rafiq berkata Rauf menemui Mahathir pada 15 Mei 2018 untuk menyuarakan hasrat meletak jawatan sebagai Ketua Hakim. Rauf kemudian mengutus surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertuan Agong pada 7 Jun 2018 yang diperkenan 4 hari kemudian. Rafiq berkata umum mengetahui RCI dibentuk bagi menyiasat keputusan pentadbiran Mahathir pada 31 Mei 2018 untuk menarik balik dua permohonan memohon Mahkamah Keadilan Antarabangsa menyemak keputusannya 10 tahun lalu. Sementara itu, Peguam A. Sri Murugan berkata beliau percaya Mahathir akan dipanggil memberi keterangan walaupun kerajaan belum mendedahkan terma rujukan khusus RCI berkenaan. Katanya Mahathir dan jemaah menterinya memutuskan pada 2018 untuk menarik balik permohonan untuk menterbalikkan keputusan ICJ menganugerahkan kuasa undang-undang ke atas Batu Putih kepada Singapura. Dalam pembelaannya terhadap saman CV difailkan Hatta Sanuri berhubung penarikan balik itu, Putrajaya berkata ia membuat keputusan berbuat demikian selepas mengambil kira pandangan perundingan undang-undang asing berhubung perkara berkenaan. Setiausaha Agung Amanah Faiz Fadil berpendapat kenyataan Abdul Hadi Awang mengenai perlembagaan negara ini mainan provokasi kepada Presiden PAS dan mungkin membawa kesan seperti amanat Haji Adi. Menurutnya adalah lebih baik untuk Abdul Hadi berhenti daripada memomok-momokkan orang ramai, terutama umat Islam serta menanam kebencian kepada perlembagaan persekutuan. Kata Faiz, perlembagaan tersebut menjadi asas kepada pembentukan Malaysia serta mengangkat Islam sebagai agama persekutuan. Perlembagaan yang sama juga katanya menjadi asas kepada kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera melalui Perkara 153. Katanya kenyataan terbaru Abdul Hadi yang menuduh perlembagaan persekutuan sebagai bom jangka dan anti-Islam adalah sangat tidak sihat. Kenyataan tersebut merupakan permainan provokasi seperti amanat Haji Adi yang diisytiharkan sesat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan membawa kepada pecah belahnya umat Islam di Malaysia. Abdul Hadi beberapa hari lalu sekali lagi mengulas mengenai keputusan Mahkamah Tertinggi Negara yang membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan kerana bercanggah dengan perlembagaan negara. Peringatan diberi ahli Parlimen Marang itu turut melibatkan Hakim dan Raja-Raja Melayu. Abdul Hadi berpesan agar pihak terbabit membawa wawasan akhirat dan bukan memandang kepentingan dunia ini sahaja. Penganalisis politik berpendapat Abdul Hadi sebenarnya tidak benar-benar memahami perlembagaan dan apa yang diputuskan oleh mahkamah dalam kes berkenaan. Menurut Faiz, kenyataan Abdul Hadi mengenai kes yang dibawa peguam Nik Ilin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman sangat tidak relevan. Kata Faiz, keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 kesalahan syariah Kelantan baru-baru ini berlaku kerana kekhilafan Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan yang meluluskan enakmen tersebut. Katanya namun ini tidak bermaksud undang-undang syariah negeri terbatal. Enakmen syariah masih boleh dikuatkuasakan dan undang-undang Islam boleh diperluaskan di mana ada keperluan selaras dengan perlembagaan persekutuan. Pemisah kuasa antara persekutuan dan negeri tidaklah menjadikan undang-undang Islam kelas kedua. Bahkan pemisahan ini selaras dengan asas pembentukan dan struktur pentadbiran negara berasaskan prinsip federalisme seperti termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR, Yahya Mat Syahri mengingatkan kerajaan perpaduan di Selangor tidak mengambil mudah usaha PAS dan Perikatan Nasional merampas negeri itu pada PRU16. Menurutnya, pemimpin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Selangor perlu meningkatkan kerjasama bagi mematahkan naratif lawan membuat persepsi negatif yang dapat mempengaruhi pengundi. Katanya PH dan BN dalam kerajaan perpaduan perlu duduk bersama menjiwai perpaduan sebelum pilihan raya. Keserasian kerjasama itu perlu digerakkan daripada kepimpinan negeri, parlimen dan kampung. Sekiranya usaha ini berjaya, sudah tentu ia akan memberi kekuatan kepada kerajaan perpaduan mempertahankan Selangor.
Sebagai parti pemerintah di Selangor, beliau berkata PH dan BN juga perlu menunaikan semua janjinya kerana ia akan dinilai rakyat yang akan mengundi pada PRU16. Ahad lalu, Ketua Penerangan PAS Selangor, Zul Ahmad dilaporkan berkata, parti itu berharap slogan PAS for All yang dibawanya 2 dekad lalu akan membantu mereka merampas negeri itu daripada gabungan pemerintah. Namun, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syarif menolak cita-cita PAS merampas negeri itu pada PRU16 sambil mematik cubaan BN yang gagal dahulu. Katanya BN yang kini menganggotai Kerajaan Perpaduan mempunyai cita-cita sama sebelum ini. Ketua PH Selangor itu dilaporkan berkata, kini terserah kepada PH untuk terus berusaha bagi memastikan ia dapat mempertahankan negeri itu pada PRU16. Yahya juga Setiausaha Pengelola PKR Selangor berkata, mana-mana parti berhak memasang cita-cita. Katanya, cuma pada pandangan saya, PAS kena lihat dan pengundi juga kena lihat dari sudut perbandingan cara pengurusan ditunjukkan Kerajaan Perpaduan Selangor di bawah kepimpinan Amiruddin dan negeri ditadbir PAS, termasuk dari segi ekonomi dan perniagaan mana lebih baik. Pada PRN Ogos lalu, PN menang 22 DUN sekaligus menafikan majoriti 2/3 PH dan BN yang menguasai 34 daripada 56 kerusi. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.